السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Syukur, Alhamdulillah, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, dulu, kini dan selamanya, kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana tak mungkin, mustahil boleh berlaku sesuatu yang disusun atur melainkan dengan kehendak Allah jua. Sebagai hambanya yang senantiasa akur, tunduk bahawa ketentuan dan kehendak Allah itu mengatasi segala-galanya, maka kita akan senantiasa bersyukur di atas apa yang diputuskan dan ditentukan oleh Allah. Kuliah kita pada malam ini akan berlangsung dengan kehendak Allah jua. Mudah-mudahan tajuk yang saya pilih pada malam ini sempena dengan pra-Ramadan. Kuliah sempena dengan pra-Ramadan. Kita nak sambut Ramadan ni. Tapi sebelum kita nak sambut itu, kita nak hangatkan, kita nak panaskan semangat-semangat kita untuk bersedia menyambut bulan yang akan kunjung tiba. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tajuk yang telah diwar-warkan tadi ialah, tadi dia tak beritahu tajuk, dia beritahu menu ya. Saya nak ceramah pun dah jadi tenggelam punca, duk fikir nasi ayam dengan air 4 balang. Sakan tu. Kira kenduri ni kenduri sakan kan. Tuan-tuan jangan balik lah, saya semua pergi makan. Makan. Baik. Tajuk yang kita war-warkan kepada tuan-tuan dalam poster hebahan kita ialah doa Jibril alaihi salam. Tapi sebelum nak pergi kepada doa Jibril, saya nak sebut beberapa perkara yang berkait dengan tajuk. Doa Jibril tu saya nak sebut ujung. Last lagi saya akan sebut sikit dah. Tapi saya nak sebut apa poin yang besar yang kita kena jelas dan kita kena ambil berat berhubung dengan doa malaikat. Sengaja saya letak tajuk doa Jibril tu sebab nak tarik perhatian supaya tuan-tuan fokus bahawa salah satu daripada golongan yang sangat kita harapkan doanya, yang kita sangat minta supaya mereka mendoakan kita, dan kita termasuk daripada golongan yang didoakan itu. Penting tuan-tuan, sangat malang orang yang terkeluar, terhalang, terhijab daripada doa malaikat. Dan tuan-tuan juga jangan lupa
Malaikat bukan sahaja boleh mendoakan kebaikan, malaikat juga boleh mendoakan buruk bagi kita. Sekali lagi tuan-tuan, dapat doa malaikat tapi tak dapat yang bagus, dapat yang tak elok, rosak. Doa malaikat ni dia boleh jatuh dua. Satu, doa untuk kebaikan. Dia mendoakan kebaikan, dia mendoakan keselamatan, dia mendoakan keuntungan. Tapi pada masa yang sama, Nas menyebut bahawa dia boleh mendoakan kebinasaan, dia boleh mendoakan keburukan, dan dia boleh mendoakan kecelakaan kepada manusia. Apa sebab pentingnya doa malaikat ni? Doa malaikat ni penting sebab mereka adalah makhluk yang paling dekat, akrab, muqarrabun, makhluk yang paling hampir, paling dekat dengan Allah Azza wa Jal, malaikat. Sehingga kata para ulama, makhluk yang dinamakan dengan malaikat ini, doanya mustajab. Tidak ada hijab dia dengan Allah. Sebab itu saya nak sebut poin-poin penting berkaitan dengan doa malaikat, dan tuan-tuan kena faham dan ambil perhatian. Pertama, kita tengok sikit dalil yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Ni kita nak mula dengan poin yang pertama. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Ada doa malaikat lah dalam tu. Apa dia? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni diriwayatkan oleh siapa? Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah. Bukhari, Muslim meriwayatkan di dalam sahih mereka daripada jalan sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat." Apabila seorang suami mengajak isterinya untuk bersama, ila firashihi. Mari cerita apa ni? Doa Jibril tiba-tiba mari suami ajak isteri pula. Nanti dulu nak syarah ni dia kena mula mukadimah tu sampai kita faham. Apa ada tak doa malaikat? Ada. Doa baik ke buruk? Dia tahu mana? Nak tahu hadis baca sekat? Bagus. Jawapan tepat. Tak apa, saya baca begini. Apabila seorang suami mengajak isterinya ila firashihi, untuk bersama dengannya, tapi perkataan yang Nabi guna tu mengajak isterinya ke katil. Fa'abad, isteri tersebut enggan menuruti, mengikut ajakan suami tadi. Apa yang berlaku? Fabata ghadban 'alaiha, dan suami itu tidur dalam keadaan ghadban, marah kepada isterinya. La'anatha al-malaikatu hatta tusbiha, maka malaikat akan mendoakan laknat kepada isteri tersebut sehingga pagi hari. Jadi siapa yang dapat doa malaikat? Siapa yang dapat doa malaikat? Isteri. Doa baik ke buruk? Doa buruk. Tuan-tuan, dapat doa malaikat, tapi doa yang
laknat sehingga hatta tusbiha, sehingga ke pagi. Okey, apa tujuan saya baca hadis ni? Ada tak sebab saya baca hadis ni? Ada. Tengok. Qala al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, dia membawa perkataan qala Ibnu Abi Jamrah. Dia menukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Abi Jamrah. Dia kata apa? Siapa yang sebut ni? Ibn Hajar. Perkataan siapa? Ibnu Abi Jamrah. Apa kata Ibnu Abi Jamrah? Wa fihi dalilun ala qabulid du'a'il malaikati min khairin aw syarrin liqaunihi sallallahu alaihi wasallam khawwafa bidzalik, intaha min Fathil Bari. Tu perkataan Ibn Hajar. Dia nukil daripada Ibnu Abi Jamrah. Hadis yang kita baca tadi, mana-mana isteri yang enggan menolak ajakan suaminya untuk bersama pada malam tersebut, dan suaminya tak redha dengan apa yang dilakukannya, dan suaminya tidur dalam keadaan marah kepada isterinya, malaikat mendoakan buruk laknat kepada isteri tersebut sehingga ke pagi. Kata Al-Imam Ibnu Abi Jamrah, seperti yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari. Apa kata dia? Hadis ini wa fihi dalilun ala qabulid du'a'il malaikati. Hadis ini menjadi dalil bahawa doa para malaikat itu qabul, diterima oleh Allah. Min khairin, sama ada doa itu berbentuk baik, au syarrin, atau berbentuk buruk. Ibn Hajar sebut. Hadis yang saya baca tadi, tujuan dia apa? Nak sebut bahawa hadis itu menjadi dalil, keterangan kepada kita apa sahaja yang diminta oleh malaikat, yang didoakan oleh malaikat, makbul, mustajab. Sama ada permintaan malaikat itu benda yang baik kepada kita ataupun benda yang buruk. Sebab itu tuan-tuan, peranan malaikat dalam kehidupan manusia sangat signifikan. Hubungan manusia dengan malaikat sangat dekat, erat, dan fungsi malaikat di dalam kehidupan manusia sangat banyak. Saya akan sebut sebahagiannya. Apa fungsi peranan malaikat dalam kehidupan manusia? Malaikat ialah salah satu daripada rukun iman. Seseorang yang menolak, seseorang yang menafikan, syak, ragu-ragu dengan kewujudan malaikat, boleh jatuh kufur. Dia salah satu daripada rukun iman. Siapa-siapa yang tak percaya malaikat ni wujud, malaikat ni ada, malaikat itu boleh berfungsi, malaikat itu ada peranannya, ada tugasnya, dia syak kepada kewujudan malaikat, dia menafikan kewujudan malaikat, dia menolak kewujudan malaikat, dan juga apa yang disebut tentang malaikat ni, dia boleh jatuh kufur kerana beriman kepada malaikat termasuk rukun-rukun iman. Boleh? So tuan-tuan, beware, hati-hati, jaga-jaga. Kita nak dalam kehidupan harian kita memperolehi doa yang baik, kita mendapat doa yang elok, kita didoakan oleh malaikat dengan doa-doa yang cantik, doa-doa yang indah, doa-doa yang sangat membantu kita, dan kita berlindung kepada Allah daripada termasuk dalam golongan-golongan yang didoakan keburukan, kerugian oleh malaikat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW sebut bahawa setiap pagi ada turunnya 2 malaikat, dan malaikat itu mendoakan kita. Allahumma a'ti munfiqa khalafa, Allahumma a'ti mumsika talafa.
Ya Allah, Engkau berikan ganti, Engkau berikan ganti, khalafa, kepada orang yang mengeluarkan sesuatu. Munfiq artinya orang yang bersedekah lah, orang yang bagi sesuatu. Malaikat doa, dia dapat starting pagi dia dengan doa yang baik. Malaikat kata, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau gantilah apa yang dikeluarkan dan dibelanjakan dan diinfakkan oleh hamba-Mu ini. Malaikat doa setiap pagi. Pada masa yang sama, malaikat juga mendoakan kecelakaan. Allahumma a'ti mumsika talafa. Ya Allah, Engkau berikanlah kebinasaan, kerugian kepada orang yang kedekut pada hari ini. Artinya dua bentuk doa daripada malaikat. Baik, hadirin mukminin, kita sambung balik apa yang disebut oleh para ulama. Hadis ini, tuan-tuan hadirin mukminin, menunjukkan kepada kita bahawa antara peranan dan tugas malaikat yang diarahkan oleh Allah Azza wa Jal ialah mendoakan orang-orang yang beriman. Sebab itu, saya akan baca sebahagiannya. Antara golongan yang didoakan oleh malaikat, littaibin, orang yang bertaubat, dia dapat doa malaikat. Orang yang mendoakan saudaranya bizahril ghaib, orang yang mendoakan saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak mengetahui, dia doa kat kawan tu. Kawan tu dengar, tuan-tuan dengar kawan tuan-tuan sakit, tuan-tuan pun doa, dia tak tahu. Malaikat mendoakan tuan-tuan. Dia dapat doa kita, kawan kita tu dapat doa kita, kita dapat doa malaikat. Dengan syarat bizahril ghaib, dia tak tahulah. Salah satu daripada syarat mustajabnya doa, kita merahsiakan doa kita. Sebab merahsiakan doa menambah keikhlasan. Kita tak habaq ke orang ni dia lebih ikhlas lah. Kalau kita habaq ni bukan kata tak ikhlas, cuma dia boleh menjejaskan keikhlasan. Boleh, tapi tak semestinya. Kan? Nampak? Baik. Kemudian siapa dia lagi yang didoakan oleh malaikat? Orang yang duduk di tempat salatnya menunggu di dalam masjid untuk mendirikan salat yang satu lagi. Macam tuan-tuan semua ni dapat doa malaikat ni. Al-malaikatu, dalam riwayat Bukhari Muslim daripada Abu Hurairah, al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi salla fih. Sesungguhnya para malaikat itu mendoakan kepada kamu selama mana kamu tetap duduk di tempat kamu mendirikan salat, selagi mana kamu tidak menyakiti orang lain atau kamu tidak malam yuhdith, kamu tidak berhadas. Ni tuan-tuan tadi semayang, tuan-tuan tak mangkit pergi mana, duduk tempat ni, tuan-tuan nak tunggu satu lagi semayang dengan syarat tuan-tuan tak ganggu orang lain dan juga tuan-tuan tak apa? Tuan-tuan tak berhadas. Malaikat mendoakan kepada tuan-tuan, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah engkau ampunkanlah dosanya, engkau rahmatilah dia, sehingga orang tersebut berhadas atau orang tersebut bangun. So kita ni insya-Allah mendapat doa para malaikat. Kerana kita termasuk di dalam hadis ni, duduk di tempat salat kita, tak balik untuk menanti satu lagi salat. Makna duduk kita ini duduk yang mendapat doa malaikat. Doa apa? Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Nampak? Di situ adanya doa malaikat. Baik. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Battal. Dia lagi cantik dia punya ulasan dia. Juga disebut di dalam syarah Sahih Al-Bukhari. Kata Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah. Kata Al-Imam Ibnu Battal, dia kata apa? Dia kata sekiranya seseorang itu banyak berbuat dosa. Tengok ayat dia. Sekiranya seseorang itu banyak melakukan dosa dan dia ingin Allah Ta'ala memadamkan dosa-dosanya dengan cara dia tidak perlu bersusah payah. Macam mana tuan nak buat? Dia kata sekiranya seseorang itu banyak dosa
dan dia nak Allah Ta'ala memadamkan dosa dia, menghapuskan dosa dia dengan cara dia tak bersusah payah, dia tak perlu berpenat lelah, dia tak perlu nak buat teruk-teruk membebankan dia. Kata Ibnu Battal, hendaklah dia duduk di tempatnya, kekal di tempatnya selepas daripada dia salat. Kerana apa? Kerana apabila dia duduk di tempatnya selepas daripada salat, Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa daripada malaikat, dan malaikat ini pula akan berdoa begitu banyak, berulang-ulang kali memohon keampunan untuk mereka. Dan tuan-tuan, apabila malaikat ni mendoakan begitu banyak kepada kita berulang-ulang kali, Allah akan terima. Penat tak penat? Tuan-tuan, nak penat apa? Duduk. Saya penatlah juga bercakap. Tuan-tuan duduk ya. Duduk tuan-tuan, ini memadamkan dosa. Duduk tuan-tuan, ini menyucikan dosa. Duduk tuan-tuan, ini menghilangkan dosa. Duduk saja hilang dosa. Selalu orang nak kata benda-benda mudah ni, duduk saja boleh duit, duduk saja duit masuk. Nak habaq kata duduk saja tu benda yang mudah. Salah satu daripada janji Nabi, orang yang duduk saja, tak payah buat apa, duduk dengar, tak dengar pun dapat, lena pun dapat. Dia duduk, dia tak dengar, dia lena, dia dapat. Pasal tu kalau orang faham hadis ni, kuliah lama pun dia tak kata apa. Sebab Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu berulang-ulang kali. Dan tuan-tuan bayangkan berapa banyak yang dah gugur, berapa banyak dah luruh, berapa banyak dah cuci. Allahu Akbar. Hanya dengan duduk. Ibnu Battal kata ini suatu cara yang tidak memenatkan kita, tetapi memberikan ganjaran yang besar, iaitu apa? Allah mengampunkan dosa kita. Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk Ramadan ni, Tuhan ni disebut dalam satu hadis. Hadis ni insya-Allah saya akan ulas nanti dalam kuliah kita kita ada satu kuliah tuan-tuan, nanti saya semua yang lapang pergi tengok anak bulan. Kita tengok anak bulan petang Rabu. Petang Rabu kita pergi tengok anak bulan, malam tu kita ada kuliah khas. Tarawih ramai-ramai di Masjid Terapung. Pergi. Fadilat dia besar. Masjid Terapung dia tak sama dengan masjid tak terapung. Kita pergi ramai-ramai, kita salat tarawih dengan duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda insya-Allah. Petang tu kita tengok anak bulan, nampak tak nampak kan? Malam tu kita salat tarawih, sebelum salat tarawih kita bagi tazkirah. Saya nak ulas hadis ni nanti insya-Allah. Yang mana Nabi SAW sebut. Nabi kata apa? Nabi kata kalaulah kamu ni tak buat dosa. Tapi tuan-tuan kena dengar syarahan dia, tidak tuan-tuan akan salah faham. Kalaulah kita ni tak buat dosa, Tuhan akan buat apa kat kita? Kalau kut-kutlah siapa yang duk rajin dengar hadis kan, siapa yang baca banyak hadis, mungkin dia pernah dengar hadis ni. Kalau tuan-tuan tak buat dosa, Tuhan akan buat apa? Hadis ni menunjukkan apa? Kita adalah manusia yang tak sunyi daripada dosa. Sebab itu sahabat saya seorang penulis, dia ada satu buku, tuan-tuan mungkin pernah dengar, Hilal Ashraf. Dia ada satu buku cantik dia tulis, untuk kita pendosa. Hakikatnya kita adalah pendosa. Saya dan tuan-tuan mungkin pada zahirnya, macam selalu saya kesut, pada zahirnya kita mungkin pada pandangan penilaian manusia kita bersih. Sebab itu antara doa bila orang puji kita apa dia? Kita kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, Anta a'lamu bi, Anta a'lamu bi min nafsi. Allahumma Anta a'lamu bi min nafsi, wa ana a'lamu bi nafsi minan nas. Ya Allah, Anta a'lamu bi min nafsi. Engkau lebih, apabila kita dengar orang puji kita, kita dengar orang sanjung kita, kita baca doa ni tuan-tuan. Allahumma anta a'lamu bi min nafsi. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya engkau lebih mengetahui tentang hakikat diri aku,
tentang keadaan sebenar diri aku ini siapa daripada diri aku sendiri. Wa ana a'lam bi nafsi minan nas, dan aku lebih mengetahui tentang hakikat diri aku daripada manusia yang memuji dan memuja aku. Cantik tak doa ni? Kita kata kita pun tak tahu hakikat diri kita di sisi Allah. Keikhlasan kita, kejujuran kita, kesalehan kita, tawaduknya kita. Kerana manusia ini nilaian dia di sisi Allah. Nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawalla bis-sarair. Kita manusia mampu menilai apa yang jelas pada kita. Kita menyerahkan urusan yang terselindung itu pada nilaian Allah. Sebab itu bila orang mai puji kita, sebab apa dia puji kita? Sebab dia tak tahu hakikat kita. Sebab itu di kalangan sahabat Nabi mereka menyebut apa? Jika Tuhan itu menjadikan dosa itu busuk. Dosa berbau ke tak? Dosa ada bau tak? Tak ada. Kalaulah Allah menjadikan dosa itu berbau, kalau Allah Ta'ala jadikan dosa itu ada bau yang busuk, tidak ada orang yang akan sanggup keluar untuk bertemu dengan manusia. Tidak ada orang yang akan duduk dekat dengan kita, dan tak ada orang yang akan puji kita kalau dosa itu boleh berbau. Tapi pasal apa orang mai duduk kita? Pasal kita ditutup aib kita. Waghfirli bima yaqulun. Ya Allah, ampunkanlah aku di atas apa yang mereka kata. Wala yu'akhidhuni bima yaqulun. Dan janganlah engkau hukum dan ambil tindakan di atas apa yang mereka puji tu. Sebab kadang-kadang orang puji kita ni satu dusta. Pasal apa? Pasal kita bukan macam tu pun. Tak bagus ya. Kita tak bagus pun. Kita minta Allah ampun. Baik. So apa kita nak buat? Tak habis lagi tadi hadis ni. Kalau kita tak buat dosa, memang kita akan buat dosa. Tapi kalau kita tak buat dosa, apa Tuhan akan buat? Dalam hadis tu, Allah Azza wa Jal, apabila kita ni tak buat dosa ni, Allah Ta'ala akan matikan habis kita ni. Dan dia akan hantar, ingat hadis ni, ingat, kalau kita tak buat dosa, Allah Azza wa Jal akan hapuskan kita, dan dia akan hantar satu kaum yang mereka buat dosa, dan kemudian mereka beristighfar kepada dia, dan dia ampunkan. Kenapa? Kerana Tuhan itu sangat suka orang yang istighfar kepada dia. Allah sangat cinta kepada orang yang istighfar, sehingga kan apabila manusia tak buat dosa, mereka tidak beristighfar kepada dia, dia gantikan kelompok manusia itu. Panjanglah syarah dia. Tuhan bukan suka kita buat dosa, Tuhan haramkan kita buat dosa, Tuhan benci, Tuhan larang kita buat dosa. Tetapi Tuhan sangat cinta kepada orang yang istighfar. Sebab itu antara perkara yang Nabi buat tidak kurang dari 100 kali dalam hadis riwayat Imam Muslim, apa dia? Istighfar. Sehingga Tuhan tidak jemu mengampunkan dosa kita selama mana kita tidak berhenti beristighfar. Allah tidak pernah jemu dan tidak pernah berhenti untuk mengampunkan dosa kita. Dan bulan yang kita nak masuk ni, bulan yang Tuhan ampun secara besar-besaran, yang tak ada pada bulan-bulan yang lain. Sehingga di hujung kita akan bincang hadis Jibril nanti, celaka manusia yang masuk ke dalam bulan ini tetapi Tuhan tak ampun dosa dia. Di saat Tuhan buka pintu syurga, tutup pintu neraka, ramai orang yang diampunkan dosa, dia tak dapat. Punyalah teruk dia. Mudah-mudahan Tuhan lindung kita. Baik, nanti kita bincang hadis itu. Tapi kita sambung hadis kita. Okey, baik. Berikutnya,
Para ulama menyebut bahawa malaikat ini adalah makhluk yang senantiasa dekat dan senantiasa taat kepada perintah Allah. La ya'sunallah, mereka tak pernah bantah. Tuan-tuan bayangkan, makhluk yang tidak pernah menderhakai, tak pernah membantah, tak pernah ingkar kepada perintah Allah, wa yaf'alun, dan malaikat ini senantiasa patuh, tunduk ketika Allah Azza wa Jal memerintahkan mereka. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Ketika Allah memerintahkan mereka untuk sujud kepada Adam, mereka sujud tanpa bicara. Malaikat inilah yang mengangkat tangan ke, yang mendoakan kita. Malaikat ni. Nampak tuan? Malaikat yang tak pernah bantah, yang hidupnya apa dia? Malaikat ni sifat dia apa? Dalam suratul Baqarah yang kita baca tadi, malaikat ni dia punya sikap dia apa dia? Apa dia tuan? Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kami adalah kelompok yang nahnu nusabbihu bihamdika. Kami adalah kelompok makhluk yang senantiasa menyucikan Engkau. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami senantiasa menyucikan Engkau, membersihkan Engkau, bertasbih kepada Allah. Tiba-tiba dia minta dekat Allah nak ampun dosa kita. Tuan-tuan, ini saya nak bagi contoh kita mudah faham lah. Kalau kita nak pergi minta, ni yang orang duk pergi minta kat kubur ni, dengar bagi elok-elok. Mereka duk kata pasal apa pergi minta kat kubur? Pasal mereka ni dekat dengan Allah. Ni tak payah pergi ke kubur. Ada makhluk lain yang dekat dengan Allah yang boleh bawa doa kita. Siapa dia? Malaikat. Bukan doa kat malaikat. Wahai malaikat Jibril tolong saya. Tak, bukan macam tu. Tapi kita buat satu perbuatan yang mana malaikat suka, dia doa kat kita. Dapat? Malaikat ni makhluk yang dekat. Kita kalau nak minta satu-satu perkara dalam kehidupan dunia, kita akan cari orang yang paling dekat, paling rapat dengan orang yang kita nak minta. Tawassul, kabel. Kita hang tolong habang tak? Kalau aku habang mungkin payah, tapi hang rapat dengan dia. Malaikat rapat dengan Allah, dekat, muqarrabun. Maka kita nak malaikat doakan kita. Baik. Antara tempat malaikat doa kat kita ni, bila? Ketika mati orang beriman. Ketika mati. Pasal itu ketika mati malaikat ada di dalam rumah. Seperti mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Ummu Salamah, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Satu hari Nabi masuk untuk menziarahi jenazah Abu Salamah. Waqad syaqqa basaruhu, matanya terbuka. Mata Abu Salamah ni terbuka. Itu yang kita sebut, kata orang mati ni semua mata dia terbuka. Pasal dia tengok roh keluar kan. Tengok roh keluar. Nabi kata apa tengok? Bila Nabi masuk, mata dia terbuka. Fa'aghmadahu. Nabi menutup mata Abu Salamah. Tu sunnah, bila mati kita tutup mata. Bila tuan-tuan dah confirm kawan tu mati, sunnahnya tuan-tuan tutup mata. Pasal apa? Innar ruh, sesungguhnya ruh, idza qubida, apabila dicabut, qab ni dia pegang tau, qab dia pegang roh tu, cabut keluar, tarik keluar. Pasal tu malaikat duduk di kepala. Malaikat ni dia duduk di kepala, dia tarik roh tu, dia keluar. Pasal tu Nabi kata malam yugharghir. So dia keluar mai roh tu, apa? Tabi'ahul basar, mata akan ikut tengok keluar. Pasal itu dia tengok atas. Tu yang tuan-tuan kata berkeputih mata dia. Jadi tuan-tuan tengok kalau mata duk tengok atas tu, habis dah. Kan? Tuan-tuan tengok atas ke bawah? Tapi setakat yang saya duk tengok tuan-tuan tadi kuliah semua tengok bawah. Bagus. Artinya lambat lagi. Tapi kalau tengok mata tuan-tuan duk tengok atas ya, saya kena penalti ya. Kan? Tak ada nasi ayam ni. Kan?
Fadajjan nasu min ahlih. Kemudian Nabi SAW tengok keluarga Abu Salamah ni menangislah, meraung apa semua ni. Fadajjan nasu min ahli. Dia jadi cempa. Nabi kata apa? La tad'u ala anfusikum illa bi khair. Ini juga ingatan bagi kita yang ada ketika duduk di rumah si mati. Jangan kalian la tad'u ala, jangan kamu mendoakan keburukan kepada si mati. Kerana apa? Kerana fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Kerana malaikat akan mendoakan apa yang kamu doa. Malaikat akan doa dan amin apa yang kamu kata. Sebab itu salah satu sunnah orang yang ada di samping si mati mendoakan kebaikan. Pasal itu bila kita pergi tengok orang mati, Allahumma ghfir lahu warhamhu warfa' darajatahu wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Dalam hadis Muslim, ya Allah ampunkan dia, ya rahmatikan dia, lapangkan kubur dia. Malaikat doa amin, 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 amin. Tapi kalau kita sebut yang tak elok, kalau kita kata benda yang buruk, malaikat amin. Dan malaikat doa mengikut apa yang kita doa. Nampak? Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Hadirin mukminin, kemudian kita tengok balik. Saat lagi saya sebut pada tuan-tuan. Kata Al-Imam Ibnu Battal, sebelum kita nak pergi doa Jibril itu sikit ya, tapi penjelasan pada doa malaikat tu yang panjang. Kata Al-Imam Ibnu Battal, wa ma'lumun anna ad-du'a al-malaikati mujabun. Dan telah diketahui melalui dalil-dalil yang jelas bahawa doa yang diucap dan diminta, dimohonkan oleh malaikat mujabun, sangat mustajab. Tak ada syak padanya. Nampak? Itu kata Al-Imam Ibnu Battal. Dalilnya apa? Dalilnya antaranya hadis yang isteri didoakan buruk tadi. Okey, baik. Kemudian saya nak sebut juga kepada tuan-tuan beberapa peranan malaikat ni. Tadi kita sebut apa? Mendoakan kita. Tulis, ingat. Nombor satu, hubungan malaikat dengan kita ialah apa? Dia bertindak sebagai pihak yang mendoakan kita. Itu satu. Alaqah, connection antara kita dengan malaikat. Nombor satu, doa. Nombor dua, dia membela dan menjawab bagi pihak kita. Siapa-siapa yang duk kata kat kita, siapa-siapa yang duk maki kita, duk fitnah kita, duk tuduh kita, malaikat duk jawab bagi kita. Dengan syarat kita tak lawan balik ya. Kalau kita lawan balik, malaikat kita hang jawab. Pasal itu tuan-tuan, hujah kita jawab hujah. Kalau tak setuju satu pandangan, bagi hujah. Tapi kita tak, tuan-tuan tengok. Setakatlah lah, wallahu ta'ala alam lah. Kalau ada kita minta ampun. Tapi setakatlah kita kalau orang maki, kita tak lawan balik. Cari video-video kita. Kalau orang maki, kita tak lawan balik. Kalau dia kata kita bodoh, kita tak kata balik hang bodoh. Kalau dia kata kat kita apa, kita tak kata balik kat dia. Kan? Kalau dia kata kita budak ni urine pun negatif, positif, dia ni semua mabuk ketum, kita tak kata balik. Cuma kita nak dengar hak hujah dia jawab, dia kata tu hujah apa dia jawab tu, kita nak jawab tang hujah tu. Tang maki tu biar habis, malaikat jawab. Sebab itu sebahagian tuan-tuan Quran tak bagi kita jawab orang yang mencela kita ni. Sebab kita ada malaikat yang tolong jawab. Kalau dia maki tu di atas dasar maki yang hasad, maki yang jahat. Maki ni orang beriman tak kata. Laisal mu'min bitta'an wala la'an wala fahish wala badhi. Sebab itu jarang dan sukar kita nak tengok ahlus sunnati wal jamaah, orang yang beriman tak puasa pun mulut dia bukan kaki maki. Laisa bil mu'min la'an ta'an, bukan kaki maki, bukan kaki mencela, tak ada. Jarang kita nak dengar. Tak ada kan? Baik, hadirin mukminin. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Albani rahimahullahu taala menilai hadis ini sebagai hasan. Kalau kita tengok daripada Abu Hurairah,
anna rajulan syatama Aba Bakrin wan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisun. Adalah satu orang laki-laki ni syatama, mai maki Abu Bakar. Mai maki Abu Bakar. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisun. Nabi duk ada, duk dekat tu. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'jabu wa yatabassamu. Nabi duduk di tepi Abu Bakar, dengar laki ni duk maki Abu Bakar, Nabi diam. Wa yatabassamu, dan Nabi senyum. Falamma akthara radda alaihi ba'da qawlihi faghadiba an-nabi. Tapi apabila laki ni berhenti, 2-3 kali dia maki, Abu Bakar diam. Tiba-tiba Abu Bakar bangkit jawab balik. Nabi marah. Nabi marah. Nabi marah, tuan-tuan. Abu Bakar jadi terkejut. Sebab apa Abu Bakar terkejut? Dan sebab apa Nabi marah? Sambung lepas azan. Azan, insya-Allah. Baik, kita sambung sikit. Falamma akthara radda alaihi ba'da qawlihi faghadiba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qama falahiqahu Abu Bakr faqal. Apabila Abu Bakar jawab, kawan tu maki dia, Abu Bakar jawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit. Nampak Nabi tak suka. Abu Bakar jawab. Abu Bakar ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tanya, "Ghadibta wa kunta?" Qala innahu kana ma'aka malak. Kenapa engkau bangkit dan kenapa engkau tak suka aku jawab? Nabi kata, "Innahu kana ma'aka malakun yaruddu anka." Sesungguhnya di sisi engkau sebentar tadi ketika lelaki itu memaki engkau, malaikat telah menjawab. Malaikat telah jawab apa yang dia maki. Malaikat telah jawab apa yang dia kutuk dan dia cela engkau. Tetapi apabila engkau menjawab apa yang dia maki, malaikat beredar dan syaitan datang. Dan aku tidak suka berada di tempat yang datangnya syaitan. Boleh tak kita nak jawab? Kita boleh jawab dengan cara yang elok lah. Kita jelaskan apa yang dia maki. Tetapi kita ada malaikat yang difa', yang mempertahankan kita. Kalau orang maki kita, Nabi kata, kana ma'aka malakun yaruddu anka. Malaikat itu telah berada di sisi engkau dan dia jawab apa yang orang kata pada engkau. Maka salah satu daripada hubungan malaikat dengan kita, connection dia dengan kita, dia mempertahankan kita daripada cacian dan celaan manusia. Itu yang kedua. Baik, tuan-tuan hadirin mukminin. Apatah lagi kita nak masuk dalam bulan Ramadan ni, wa inimru'un qatalahu aw syatamahu. Nabi kata wa inimru'un qatalahu aw syatamahu. Mana-mana individu yang dimaki, dicaci, diajak dia bergaduh, dia hendaklah berkata inni saim, inni saim. Tengok, hendaklah dia kata saya sedang berpuasa. Orang maki kita, orang marah kita, nak berkelahi dengan kita, inni saim, saya berpuasa. Nampak? Itu apa yang Nabi ajar dalam bulan ni. Baik, kita sambung. Berikutnya, malaikat ni dia berhubung dengan kita melalui apa? Dia akan mencintai orang-orang yang beriman. Jadi yang ketiga ni, selain daripada dia mendoakan kita, dia membela dan mempertahankan kita dari cacian dan celaan manusia, dia mencintai kita. Kita dicintai dan disukai oleh malaikat. Tuan-tuan, orang sayang kat kita, orang cinta kat kita pun kita rasa besar rahmat. Kita pun rasa seronok kalau orang cinta kat kita. Malaikat cinta kita. Malaikat sayang kat kita. Sebab itu malaikat yang sayang kat kita ni, yang cinta kat kita ni, dia kenal kita. Cinta ni dia kenal lah. Sebab itu apabila dia dengar suara kita, dia tahu siapa kita.
Dan ketika dibawa roh kita naik ke langit, dia tanya, siapa yang kau bawa? Disebut nama kita. Dia kata, kami kenal, naik. Punya rapat kita dengan malaikat tu. Dan senantiasa dia berada di sekitar kita, mempertahankan kita. Seingat saya Ibn Qayyim, dia bawa cerita kan, yang saya cerita dekat tuan-tuan, seorang penunggang kuda yang diselamatkan oleh orang yang tidak diketahui datang daripada mana. Salah satu daripada pertolongan Allah melalui tentera-tenteranya. Siapa dia tentera Allah? Malaikat. Malaikatlah sebahagian daripada tentera Allah. Dan kadang-kadang tuan-tuan, kita tak tahu, tiba-tiba mari dalam keadaan kita tak ada pertolongan, mari satu orang yang kita tak kenal, dia tolong kita. Ada tak kebarangkalian itu malaikat? Ya. Sebab pernah berlaku Allah hantar malaikat untuk menolong orang-orang yang beriman. Dia datang dalam bentuk manusia yang kita tak mengenali dia. Itu janji Allah. Kan? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila seseorang itu dicintai oleh Allah, Allah Ta'ala akan memanggil Jibril. Bila kita ni Allah sayang, Allah panggil Jibril. Allah bagi tahu apa? Sesungguhnya aku menyayangi si fulan tu. Allah bagi tahu kata dia sayang kita. Allah kata apa dekat malaikat Jibril? Kau kena sayang dekat dia. Malaikat Jibril bila dapat maklumat itu daripada Allah, dia panggil semua malaikat. Dia kata semua malaikat kena sayang pada si fulan. Apa yang Tuhan sayang, buatlah. Kerana apabila Tuhan sayang kita, malaikat pun akan cinta pada kita. Kerana malaikat cinta pada apa yang Allah cinta, malaikat benci pada apa yang Allah benci. Dan tuan-tuan, kalau nak Allah sayang, nak malaikat sayang, jangan buat benda yang malaikat tak suka. Jangan buat benda yang malaikat tak suka. Apa benda malaikat tak suka? Salah satunya, mulut berbusuk. Malaikat tak suka. Malaikat lari. Rumah kita ada patung, ada anjing, malaikat tak datang, tak mari. Kita nak panggil malaikat mai, malaikat rahmat masuk. Masuk tengok ada batung, dia keluar, dia tak mau. Tuan-tuan, malaikat mai dah kat kita. Tuan-tuan nak panggil malaikat mai. Bila tuan-tuan malaikat mai? Salah satunya, kalau tuan-tuan nak malaikat pi rumah tuan-tuan, nombor satu, baca Quran. Salah satu waktu malaikat mai ni, baca Al-Quran. Malaikat mai. Dan bila malaikat mai, automatik syaitan lari. Sebab itu tuan-tuan, rajin ada baca Quran dalam rumah. Atau buat majlis ilmu dalam rumah. Kerana malaikat datang dalam majlis ilmu, sekali saya sebut. Tuan-tuan pernah dengar cerita Usaid bin Khudair? Bisa dengar? Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair. Satu hari dia baca Al-Quran. Di kebun kurma. Kita tengok hadis tu. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Usaid bin Usaid bin Hudair. Satu malam dia baca Al-Quran di kebun kurma. Tiba-tiba apa yang berlaku? Kuda dia jadi liar. Dia baca, kuda dia jadi liar. Dia baca kuda dia jadi liar. Dia jadi takut. Takut sekali lagi kuda dia lompat naik pijak dia. Kuda ni sebenarnya dia ada keistimewaan kuda ni. Siapa yang biasa bermuamalah dengan kuda dia mungkin tahulah. Kuda ni dia satu makhluk yang sukar untuk ditundukkan. Kalau dia agresif tu bahaya. Dia boleh buang tuan-tuan. Pasal itu nak naik kuda ni bukan boleh duduk naik tak tahu halah kan. Dia boleh tolak tuan keluar. Usaid bin Hudair ni dia kata bila aku baca Quran, kuda aku dia jadi liar. Dia jadi takut. Esok pagi aku pergi tanya Nabi SAW. Dia tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kenapa bila aku baca Al-Quran,
kuda tadi jadi liar, meronta-ronta. Nabi kata, Usaid, baca lagi, baca lagi. Dia kata masa dia tengok atas tu, dia nampak seperti seakan-akan gumpalan yang bercahaya. Dia tengok atas tu macam awan yang bercahaya. Nabi kata, Iqra, baca. Kuda kau lihat pun kau baca. Nabi kata, kalau kau baca Usaid terus menerus, engkau akan nampak malaikat. Hadis Muslim. Apa maksud dia? Pasal apa yang kuda dia lihat tadi ni? Dia baca je Quran, malaikat mai. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca Quran, malaikat mari. Nampak? Melainkan kalau tuan-tuan tak suka malaikat mai, tak payah duk baca Quran, sekali malaikat mai dia tahu kita duk buat apa. Lain ceritalah. Kan? Baik. Kemudian kita tengok lagi. Itu yang ketiga. Berikutnya, malaikat ni banyaklah kalau kita sebut, saya nak sebut sikit. Dia juga menghadiri dan mendatangi jenazah orang-orang yang saleh. Selain daripada dia doa, dia mohon istighfar, dia datang kepada kita ketika kita baca Al-Quran, dia juga mari ketika berlaku kematian orang-orang saleh. Antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Jabir, dia kata, lamma kutila abi ja'altu abki. Ketika ayahku meninggal dunia, mati syahid, terkorban, aku menangis. Kemudian sahabat-sahabat Nabi larang aku buka muka ayah aku menangis. Sahabat-sahabat Nabi menghalang aku, tetapi Nabi tak menghalang. Nabi kata, kau jangan menangis, kerana malaikat sedang menaungi jenazah ayahmu. Tuan-tuan, ketika mana orang saleh meninggal, malaikat hadir bersama-sama dengan manusia. Sekiranya tuan-tuan di kalangan orang-orang saleh, tuan-tuan di kalangan orang-orang yang bertakwa, bukan sahaja malaikat beramai-ramai mendatangi kematian, manusia datang, malaikat juga ramai-ramai. Bukan sahaja manusia mendoakan tuan-tuan, salat kepada tuan-tuan, mengiringi jenazah tuan-tuan, malaikat juga membawa. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, dalam sebahagian hadis kata apa? Ketika kami usung jenazah, sahabat di antara kami rasa ringan kerana ia juga diusung oleh malaikat. Malaikat hadir. Orang saleh ni bukan kata kita yang suka, malaikat pun suka. Malaikat juga datang untuk mendoakan kita ketika kita mati. Itu antara yang dilakukan oleh malaikat. Baik. Kemudian tuan-tuan, malaikat datang ketika saat, ni yang terakhir. Banyaklah saya sebut, tapi malaikat datang ketika kematian kita. Masa tuan-tuan nak mati tu, malaikat datang. Allah buka hijab. Tuan-tuan tengok dalam surah An-Nahl ayat 32. Balik tuan-tuan buka surah An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu at-tayyibin yaqulun salamun alaikum. Tuan-tuan, ketika kita mati, malaikat datang kepada kita dan dia mengucapkan salamun alaikum. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, apa yang dimaksudkan dengan salamun alaikum? Dia memberi khabar gembira bahawa telah disediakan syurga untuk kamu. Kata Al-Qurtubi. Qurtubi kata apa? Apabila kita nak mati, malaikat mai kat kita ni, salamun alaikum. Masa dia nak tarik roh kita pun dia sebut perkataan yang sangat cantik. Assalamu alayka ya ayyatuhan nafsut tayyibah. Salam sejahtera kepada engkau wahai roh yang baik.
Salamun alaikum. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, dia nak bagi tahu satu berita gembira bahawa telah disediakan syurga kepada orang-orang yang beriman. Kata Al-Imam At-Tabari rahimahullah, yaquluna salamun alaikum. Apa dia? Iaitu berita gembira yang dibawa oleh malaikat ketika mengambil roh orang-orang yang bertakwa, bahawa mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan Allah menyampaikan berita gembira tersebut melalui malaikat. Malaikat bawa mai berita gembira, salamun alaikum. Apa makna dia? Allah bagi tahu ada syurga untuk engkau. Jadi kita menanti tetamu itu. Kita menunggu-nunggu salamun alaikum ketika saat kita mati. Itu satu berita yang baik. Baik tuan-tuan hadirin mukminin, sampailah kepada tajuk kita, doa Jibril. Baru sampai. Sikit ni saya nak sebut. Apa dia? Tajuk tu bagi gempak sikit, tapi nak cerita hujung tu ya. Di dalam hadis yang mana Nabi SAW satu hari dia menaiki mimbar. Dia naik pada mimbar yang pertama, raqiyal mimbar, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Dia naik mimbar yang pertama, dia kata amin. Jibril ni tuan-tuan, Jibril ni turun bila? Jibril ni turun nombor satu ketika bawa wahyu. Yang kedua dia turun ketika bila? Bila Jibril turun? Lailatul Qadar. Sebab itu kalau kita nak doa, Allahumma Rabba Jibril, kan? Ya Allah, Tuhan Jibril, Tuhan Mikail, Tuhan Israfil. Pasal apa dia sebut tiga? Pasal apa Nabi sebut tiga malaikat ni? Jibril, Mikail, Israfil. Biasa baca tak doa tu? Bila baca? Masa kita mangkit tengah malam. Doa tahajud Nabi. Bisa dengar doa tahajud Nabi? Ya Allah, Tuhan Jibril, Tuhan Mikail, Tuhan Israfil. Malaikat ni banyak tapi dia sebut tiga. Jibril, Mikail, Israfil. Kerana ketiga-tiga malaikat ini tugasnya berhubung dengan kehidupan manusia. Jibril, cerita Jibril sikit. Jibril ni dia bersangkut pok tahu mana? Jibril bawa wahyu. Wahyu itu menghidupkan roh kita. Mikail bawa apa? Jibril bawa wahyu. Wahyu menghidupkan kita. Al-Quran itu menghidupkan jiwa orang beriman. Jiwa orang beriman yang tak ada Quran ni seumpama bangkai yang tidak bernyawa. Bangkai yang tak bernyawa lah kan. Jasad ada tapi roh tak ada. So Jibril bawa roh kita Quran. Yang kedua Mikail. Mikail bawa apa? Mikail bawa rezeki. Rezeki menghidupkan jasad. Nampak tak kaitan dia? Jibril membawa yang menghidupkan roh. Kan kita ada satgi tuan-tuan, nasi ayam tu makanan apa? Buat contoh tu. Nasi ayam makanan apa? Makanan jasad. Roh makan apa? Zikir, Quran, itu makanan roh. Pasal tu tuan-tuan tengok kadang-kadang satu orang badan dia sehat. Ni tuan-tuan cuba tengok bukti. Ada orang badan dia sehat, pergi gym, tapi serabut. Pikiran dia bercelaru, hidup dia lintang pukang, rumah tangga dia kelam punca. Pasal apa? Kerana jasad dia sehat, melantak, mentekelan, kan, makan, tapi roh dia kosong, roh dia sakit, roh dia lemah. Pasal itu dia mudah dijangkiti penyakit kejiwaan, mental, anxiety apa semua tu pasal roh dia kosong. Cuba tuan-tuan cek, orang-orang yang roh dia kosong ni, dia mudah diserang penyakit-penyakit kejiwaan. Makan suplemen, saya makan suplemen, makan minyak zaitun, makan pisang, exercise. Itu jasmani. Sebab itu tuan-tuan tengok orang-orang putih walaupun dia gym ke apa ke, dia juga tension, dia juga stres. Bukanlah saya tahu satgi depa marah. Bukanlah semua orang yang stres itu kaki maksiat, tak. Bukanlah semua orang yang stres itu
orang tak semayang. Tak. Tetapi saya kata tadi golongan yang mudah diserang. Saya tak kata semua. Jangan marah. Oh ini dah kami sakit jiwa duk kata kami jahat pula. Dak tak kata. Nak kena buat disclaimer awal sekali depa marah. Saya tak kata semua. Tetapi saya kata selalunya jiwa bila kita kosong, roh kita kosong, dia akan dimasuki oleh anasir-anasir yang negatif. Dia umpama gelas ni tuan-tuan. Kalau tak diisi dengan roh yang elok, dia akan masuk dengan perkara yang kotor. Itu fitrah dia. Sebab itu Nabi SAW kata, hidupkan roh kita dengan apa? Dengan zikir, dengan tilawatul Quran. Jibril bawa roh tu, Quran itu. Mikail bawa makan minum, rezeki, turunkan hujan untuk menghidupkan jasad. Israfil ini ialah kebangkitan semula. Sebab itu kita sebut Tuhan Jibril, Tuhan Mikail, Tuhan Israfil. Kerana ketiga-tiga malaikat ini berhubung langsung dengan kita. Jibril mari. Sekali tuan-tuan kata tak naik-naik lagi mimbar nombor 1 pun. Tak apa kita naik. Raqiyal mimbar. Nabi naik atas mimbar. Amin. Saya nak baca ni pun tuan-tuan semua dah khatam dah kan. Semua saya nak sebut sikit lah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ma kunta tasna' hadha? Apa sebab engkau sebut amin? Kata Nabi SAW, ini tujuan saya syarah panjang tadi ni, supaya tuan-tuan bila saya sebut perkataan ini, tuan-tuan dapat maksudnya. Nabi kata, qala li Jibril, telah berkata kepada aku Jibril, celakalah orang yang ketika dia hidup, ayah dan ibunya atau salah seorangnya masih hidup. Ni anak-anak yang hidup, mak pak dia duk ada lagi, atau salah seorang. Dengar elok-elok Jibril sebut ni. Jibril kata, mana-mana anak yang ketika dia besar, ketika dia telah dewasa, ketika dia mampu untuk menjaga ibu ayah dia masih ada. Sama ada 2 orang ke salah seorang. Tetapi ketika mereka meninggalkan dunia ini, Allah tidak mengampunkan dosa si anak. Nabi kata, Jibril kata, anak ini celaka. Tuan-tuan, hakikat manusia ni, dia duk teriak meleleh air mata lepas mati. Dah ingat nak main tengok apa semua pun, menyesal ni lepas tak ada. Waktu duk ada mungkin dia tak pergi tengok. Telefon benda. Saya sedih. Mak saya mati. Tak apalah kan, duk main tengok. Saya tak main tengok dia. Tuan-tuan hadirin mukminin, berapa ramai manusia yang mencemburui kita kerana Allah telah ambil pintu daripada pintu-pintu syurga. Ketika orang lain berharap diberikan peluang untuk berbakti kepada ibu dan ayah, ketika orang lain telah diambil peluang itu, tuan-tuan, seburuk manapun ibu bapa kita, dia tidak pernah meninggalkan anak dia. Sehebat manapun anak dia, dia akan balik cari mak ayah dia. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, malaikat mulakan doa itu. Malaikat kata, kalau mak ayah dia hidup, Allah dah bagi peluang dan ruang untuk dia berbakti, dia tak ambil peluang itu. Celaka dan binasa anak yang seperti ini. Ketika susah, selain dia minta kat Tuhan, dia akan telefon mak dia. Ketika dia sakit, selain daripada Tuhan, dia akan telefon mak dia. Ketika dia jatuh, selain daripada Tuhan, dia akan pergi cerita kat mak dia. Allah jadikan abawai. Yang kedua, Nabi kata, thumma qal raghima anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan lam yughfar lahu. Allah memanjangkan usia dan umurnya untuk dia masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian dia keluar daripada Ramadan, Tuhan tidak mengampunkan dosa dia. Kemudian tuan-tuan, yang terakhir, celaka dan binasalah orang yang apabila disebut namamu tetapi dia tidak berselawat kepadamu.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kalimah yang paling sempurna bila kita nak selawat dekat Nabi. Orang kata Allah, orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan nak jawab apa? Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Itu jawapan yang paling sempurna. Apabila orang sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan sebut Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Sempurna. The best. Hatta ketika khutbah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Mudah-mudahan tuan-tuan semua, kalau tak ada pintu ibu bapa, tuan-tuan dapat pintu Ramadan. Kalau tak ada peluang Ramadan, tuan-tuan ambil peluang salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.